Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 6. Kita berjumpa lagi bagi sesi PDPR pada hari ini. Adakah murid-murid tahun 6 sudah bersedia? Adakah murid-murid tahun 6 masih lagi bersemangat? Bagus. Sekiranya murid-murid tahun 6 bersemangat, maka cikgu lagilah bersemangat untuk mengajar murid-murid tahun 6 pada hari ini. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita masih lagi melihat kepada topik yang ke-11, iaitu pengurusan data. Baiklah murid-murid, fokus kita pada hari ini, kita masih lagi melihat kepada standard kandungan 11.1 data, standard pembelajaran. Kita masih lagi melihat kepada 11.12 menyelesaikan masalah harian yang melibatkan mod, median, min dan julat serta piktograf, catapalang dan catapai bagi sekumpulan data. Manakala bagi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyelesaikan masalah harian melibatkan pengurusan data dengan betul menggunakan pelbagai strategi. Jadi, ini merupakan video pengajaran yang terakhir untuk topik yang ke-11, iaitu melibatkan pengurusan data. Jadi, pastikan murid-murid menjawab latihan yang akan diberikan selepas ini dengan betul dan cuba untuk gunakan pelbagai strategi. Murid-murid digalakkan untuk cuba menyelesaikan menggunakan cara tersendiri. Jadi, pastikan murid-murid dapat mencapai TP 5. Cikgu yakin murid-murid tahun 6 semakin menunjukkan peningkatan yang baik, semakin bersemangat, disiplin yang baik. Jadi, cikgu rasa murid-murid tahun 6 dapat mencapai TP 5. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita sambung kepada masalah harian yang ketiga. Pada sesi pembelajaran sebelum ini, kita telah lihat kepada dua masalah harian. Jadi pada hari ini kita sambung, kita lihat kepada masalah harian yang ketiga. Jadi kita baca seimbas lalu soalan yang diberikan. Jadual berikut menunjukkan bilangan soalan yang dijawab dengan betul oleh 5 orang murid dalam suatu kuis sempena bulan kemerdekaan. A. Hitung min bilangan soalan yang dijawab dengan betul oleh seorang murid. Jadi kita lihat kepada soalan A terlebih dahulu. Sekarang kita baca buat kali yang kedua sambil menggariskan maklumat dan mengeluarkan maklumat penting. Jadi kita mulakan dengan ayat yang pertama. Jadi ayat ini pendek, tapi cikgu tetap tandakan untuk memudahkan murid melihat. Jadual berikut menunjukkan bilangan soalan yang dijawab dengan betul oleh 5 orang murid dalam suatu kuis sempena bulan kemerdekaan. Jadi terdapat 5 orang murid yang menjawab kuis ini. Jadi maklumat ini adalah bilangan asal murid. Maksudnya ada 5 orang. Kenapa kita perlu tahu bilangan asal murid ini? Kerana bilangan asal ini nanti yang akan membantu kita menyemak semula. Sama ada data yang kita keluarkan itu betul atau tidak. Jadi sekarang kita lihat kepada jadual yang diberikan. Jadi ini adalah jadual yang diberikan. Jadi jadual ini pernah lihat kan murid-murid? Dia seperti piktograf kan, kerana dia menggunakan simbol, menggunakan gambar. Tetapi mana petunjuknya? Adakah soalan ini salah? Mana petunjuknya? Ada nampakkah petunjuk di sini? Tidak ada. Sebenarnya ini kita panggil sebagai
gundalan. Cikgu rasa ada murid yang pernah mendengar kerana kita pernah menyelesaikan masalah seperti ini pada tahun lalu. Kita ada sentuh sedikit mengenai gundalan. Jadi gundalan ini, apabila soalan melibatkan gundalan, kita tidak perlu menggunakan petunjuk. Tak perlu gunakan petunjuk. Kenapa? Kerana satu tanda gundalan ini mewakili satu. Satu tanda gundalan itu sudah mewakili satu. Jadi kita tidak perlu menggunakan petunjuk. Fahamkah maksud cikgu di sini? Kerana satu gundalan ini memang sudah mewakili nilai sebenar. Jadi tidak perlu menggunakan petunjuk. Apabila murid-murid melihat tanda gundalan ini, gundalan seperti ini, maka tidak perlu cari petunjuk. Kerana satu batang ini, satu gundalan ini memang sudah mewakili nilai 1. Adakah murid-murid pernah melihat gundalan ini? Selalunya orang guna gundalan ini untuk kira hari kan. Mesti murid-murid pernah melihat dalam movie contohnya. Kalau dia kira hari, dia akan tulis, dia akan lakarkan satu tanda, kemudian satu tanda, satu tanda, satu tanda. Kalau cukup yang kelima, dia akan silang macam ini. Maksudnya ini cukup 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau cukup 5, dia akan pergi lagi kumpulan yang kedua. Dia akan buat baru. Cukup 5, dia akan potong, dia akan pergi lagi kumpulan yang ketiga. Begitu gundalan. Jadi sekarang kita akan lihat, kita akan cari Suzan ini berapa bilangan soalan dia jawab dengan betul. Tang, Bella, Harif dan Jason. Jadi kita akan cari sama-sama. Jadi seperti yang cikgu cakap tadi, 1 ini nilainya adalah 5. Kerana ada 5 gundalan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 5 juga. Kalau nampak saja gundalan yang sudah potong macam ni, maksudnya itu cukup 5. Jadi yang ini 1 kan? Jadi 1 lah dia. Sebab gundalan itu sudah mewakili nilai sebenar. Kalau 1 gundalan maksudnya 1 lah nilai dia. Jadi Suzan, dia berjaya menjawab berapa soalan yang betul? 5 tambah 5, 10, tambah 5, 15, tambah lagi 1, 16. Jadi ada 16 soalan yang dijawab dengan betul. Jadi pastikan unit kamu betul, soalan, bukannya markah. Bukannya 16 markah. Sudah berbeza di sana. Kerana ini adalah bilangan soalan, bukannya bilangan markah atau markah. Dia tak ada sebut markah, dia sebut bilangan soalan. Jadi unitnya adalah soalan. Kemudian tam, berapa yang betul? Kita akan cari bersama-sama. Jadi 1 ini sudah lengkap. Jadi mewakili 5. 5. 5 dan ini berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 gundalan, maksudnya mewakili 4. Dia sudah menunjukkan nilai sebenar. Jadi kita tambah 5 tambah 5, 10. Tambah 5, 15. Tambah 4, 19. Jadi ada 19 soalan yang dijawab dengan betul oleh Tam. Sekarang kita cari Bella. Jadi yang ini 5, 5, 5. Dan ini 1, 2, 3. Jadi 3. Jadi Bella berjaya menjawab 18 soalan yang betul. Harif, jadi yang ini 5, 5 dan ini pun 5. Jadi Harif berjaya menjawab 15 soalan yang betul. Sekarang kita lihat kepada Jason. 5, 5, 5 dan ini pun 5. Jadi jumlahnya 20 soalan yang betul dijawab oleh Jason. Jadi sekarang kita lihat kepada soalan A. Hitung min bilangan soalan yang dijawab dengan betul oleh seorang murid. Jadi sekarang soalan minta kita cari min. Jadi apabila sebut min, kita keluarkan rumus. Jom balik makan.
Namun terlebih dahulu pastikan kamu tahu apa unitnya nanti. Jadi unitnya adalah soalan. Jadi selalunya unit untuk min ini kamu akan lihat selepas perkataan min. Min apa? Min bilangan soalan. Maksudnya nanti jawapan dia adalah untuk soalan. Unitnya adalah soalan. Kalau dia kata min bilangan bilangan peserta, maksudnya unitnya nanti adalah orang. Begitulah cara kamu menentukan unit apa yang betul, yang sesuai untuk jawapan dia nanti. Jadi ini min bilangan soalan. Maksudnya nanti jawapan kamu adalah unitnya adalah soalan dalam bentuk bilangan soalan. Jadi sekarang kita keluarkan rumus. Jom balik makan. Jadi kita masukkan rumus, maklumat dalam rumus ini. Jadi kita nak cari min, maka kita tutuplah min. Jadi sekarang kita kena cari J dan B. Jadi J dan B. Jadi J adalah jumlah data. Jadi kita tambahkan ke semua soalan tadi. 16 tambah 19 tambah 18 tambah 15 dan tambah 20. Kemudian bilangannya berapa? Ada berapa data yang kita tambah tadi? Ada berapa bilangan? Kita lihat semula kepada sini. Ada 5 orang. Jadi maksudnya ada 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bilangan data sepatutnya ada 5. Sebab itu pentingnya kita tahu berapa bilangan asal murid tadi. Supaya kita tahu bilangan datanya adalah 5. Dan data yang kita tambah tadi pun mesti ada 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab itu dia mesti dibahagi dengan 5 semula. Per 5. Tak boleh di atas ini ada 5 data, di bawah ni 3. Tak boleh. Dia mesti sama. Kalau data yang kamu tambah ada 5, kamu kena per dengan 5. Kalau data dia ada 10, kena per dengan 10. Jadi sekarang kita akan keluarkan rumus. Min sama dengan 16 tambah 19 tambah 18 tambah 15 tambah 20 per 5. Jadi sekarang kita selesaikan. Ingat, ini adalah simbol tambah, bukannya koma. Ibu harap tiada lagi kesilapan yang dilakukan. Jadi 88 per 5 salin semula. Kemudian baru kita selesaikan. Jadi kita dapat 17,6. Kita bundar. Jadi 6 ini lebih dari 5. Jadi apabila lebih dari 5, maka kita akan beri 1. Kita akan beri 1. Jadi 18. 18 apa? Apa dia punya unit tadi? Soalan. 18 soalan. Maksudnya setiap murid secara puratanya min-nya adalah 18 soalan. Maksudnya setiap murid secara purata dapat menjawab 18 soalan yang betul secara purata atau min. Baiklah murid-murid, kita lihat kepada soalan B. Kita lihat kepada soalan B. Jadi soalan B ini masih lagi baru. Cikgu rasa kita tak pernah bincang soalan seperti ini. Jadi cikgu harap murid-murid beri perhatian kepada soalan B ini. Jadi soalan B ini tadi sambungan kepada soalan A. Soalan A tadi kita dah jawab. Jadi kita akan teruskan dengan soalan B. Jadi kita lihat kepada soalan B terlebih dahulu. Jason menjawab semua soalan dengan betul dalam kuis itu. Jadi Jason, dia seorang saja berjaya menjawab semua soalan dengan betul. Jadi maksudnya di sini, kuis kemerdekaan ini ada berapa soalan jumlahnya? Ada berapa soalan dalam kuis ini? Ada 20. Macam mana kita tahu bilangan asal soalan adalah 20? Kerana di sini dia sebut Jason menjawab semua soalan dengan betul dalam kuis itu. Maksudnya hanya Jason saja yang berjaya menjawab semua dengan betul. Jadi Jason berjaya menjawab 20 soalan. Maksudnya kuis itu ada 20 soalan. Kemudian soalan minta berdasarkan jadual berikut lengkapkan carta palang untuk menunjukkan bilangan soalan
5 orang murid itu. Untuk menunjukkan data atau maklumat bagi 5 orang murid itu. Maksudnya kita kena lengkapkan carta palang ini untuk menunjukkan skor 5 orang murid itu. Jadi di sini dalam soalan ini hanya ada seorang saja yang sudah diberi carta palangnya, yang sudah dibina carta palangnya, yaitu Jason. Jadi carta palang Jason sudah dibina. Soalan sudah beri, yaitu Jason dia berjaya menjawab 20 soalan. Jadi 20 soalan bersamaan dengan 100 markah. Ini adalah skor, ini adalah nama dia. Murid-murid kena tahu macam mana tengok carta palang. Jadi paksi X ini adalah untuk nama murid dan paksi Y ini adalah untuk skor. Skor maksudnya markah. Jadi markah ini dalam peratus. Jadi maksudnya Jason dia dapat markah 100%. Tengok carta palangnya. 100%. Kenapa dia dapat 100%? Sebab dia berjaya menjawab semua soalan dengan betul. Jadi sekarang kita kena bina carta palang untuk Susan. Markah untuk Susan kita kena cari. Kita kena bina carta palang untuk markah Tang. Kita kena bina carta palang untuk markah Bella. Dan kita kena bina carta palang untuk markah Harif. Jadi sebelum kita bina, kita mesti tahu sampai mana carta palang yang kita kena lukis. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ini? Kita kena tengok semula kepada carta palang Jason. Di sini ada clue dia. Setiap soalan, maklumat yang diberikan sangat berguna. Jadi kita kena tengok dan kita kena lihat semula bagaimana nak gunakan maklumat yang diberikan. Jadi dalam soalan ini, carta palang Jason sudah diberi. Jadi kita kena lihat. Kita kena guna balik carta palang Jason ini untuk bantu kita bina carta palang Susan, Tang, Bella dan Harif. Jadi macam mana kita nak gunakan carta palang Jason? Okey, jadi kita tahu Jason dia berjaya menjawab 20 soalan kan? Jason berjaya menjawab 20 soalan. Dari mana kita tahu? Daripada data ini tadi. Gundalan ini. Jason ada 20 soalan dia berjaya jawab. Jadi 20 soalan ini bersamaan dengan 100 markah. Itu maksudnya. Dan 20 soalan ini bersamaan dengan berapa petak? Kita lihat kepada petak dalam carta palang ini. Semuanya sangat berguna. Clue-clue ini. Jadi kita dapat lihat, ini petak pertama, petak kedua, petak ketiga, petak keempat, dan ini petak yang kelima. Jadi 20 soalan ini mewakili 5 petak. Jadi kalau 5 petak ini bersamaan dengan 20 soalan, jadi satu petak bersamaan dengan berapa? Masih ingatkah cara untuk mencari nilai untuk satu petak atau satu bahagian? Kita guna operasi bahagi. Jadi 20 bahagi 5, maka satu petak ini bersamaan dengan 4 soalan. Jadi macam mana kita nak tahu betul atau tidak? Kita cuba tambah. Satu petak ini 4 soalan. Petak kedua ini pun 4 soalan. Petak ketiga pun 4 soalan. Petak keempat ini pun 4 soalan. Dan petak kelima pun 4 soalan. Pastikan setiap petak ini nilainya sama. Sebab petak ini sama besar. Jadi cuba kita tambah. 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 4 sama dengan 12. 12 tambah 4 sama dengan 16. 16 tambah 4 kita akan dapat semula 20 soalan. Jadi betul lah nilai satu petak ini bersamaan dengan 4 soalan. Jadi sekarang kita sudah dapat tahu nilai satu petak mewakili 4 soalan. Jadi sekarang barulah kita dapat cari berapa tinggi carta palang untuk Susan, berapa tinggi carta palang untuk Tang, Bella dan Harif. Jadi kita mula membina untuk Susan terlebih dahulu. Jadi Susan dia berjaya menjawab 16 soalan.
Jadi kalau 16 soalan, berapa petak yang kita akan gunakan? Jadi kita akan cuba. Kita mulakan dengan petak pertama. Jadi petak pertama bersamaan dengan 4 soalan kan? Jadi Susan ada 16 soalan. Jadi kita cuba lagi petak yang kedua. Baru 8 soalan. Petak yang ketiga baru 12. Dan petak yang keempat 16. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. Atau kita boleh darab. Ada 4 kali 4. Jadi 4, 4, 16. Jadi sekarang kita sudah dapat 16 soalan. Kemudian apabila kita dah tentukan berapa petak yang kita nak guna, barulah kita lukis guna pembaris. Lukis seperti ini. Jadi kita lukis sehingga sini tadi kan. Guna pembaris, lukiskan dengan betul. Guna pembaris dengan kemas. Jadi maksudnya Susan markahnya bersamaan dengan 80%. 16 soalan bersamaan dengan 80% markah Susan. Sekarang kita akan cari tang. Jadi tang pun sama juga. Kita akan gunakan satu petak demi satu petak sehinggalah kita berjaya mencari soalan yang dijawab oleh tang. Jadi tang berjaya menjawab 19 soalan. Jadi kita akan cari satu petak demi satu petak sehingga kita dapat 19. Jadi petak yang pertama bersamaan dengan 4 soalan. Yang kedua 4 soalan baru 8 soalan. Kemudian baru 12 soalan. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. Kemudian tambah lagi 4 baru 16. Tambah lagi 4 sudah 20. 4 tambah 4, 8 tambah 4, 12. Tambah 4, 16. Tambah 4, 20. Sudah terlebih. Kenapa? Kerana tang hanya berjaya menjawab 19. Tapi kita sudah sampai 20. Jadi kita kena kurangkan sikit. Jadi secara logiknya 19 hampir kepada 20. Jadi kita akan padamkan sedikit peta ini. Seperti ini. Cikgu harap murid-murid faham. Jadi 3 soalan hanya tinggi ini sahaja. Secara logiknya. Dan jangan juga kita potong sampai setengah kerana kita bukannya nak cari 2 soalan. Kita nak dapatkan 3 soalan sahaja. Kerana 4 tambah 4, 8. Tambah 4, 12. Tambah 4, 16. Jadi sampai sini sudah 16. Jadi kita hanya perlu 3 soalan lagi untuk dapatkan 19. Jadi kalau 3 soalan maka tingginya secara logik adalah setinggi ini. Jangan kita potong sampai setengah. Kalau setengah sudah 2 soalan. Kerana setengah dari 4 bersamaan dengan 2 soalan. Jadi kita bukan nak cari 2 soalan, kita nak cari 3. Kalau 3 maksudnya kita lebihkan sedikit, lebih dari setengah. Jadi logiknya tinggi inilah kalau 3 soalan. Jadi kita akan lukis. Seperti ini. Jadi ini adalah carta palang untuk tang. Maksudnya markah tang ini lebih daripada berapa? Lebih daripada 90%. Sebab dia sudah hampir kepada 100%. Ini markah tang. Jadi sekarang kita akan cari bela. Langkah yang sama kita akan cari petak demi petak. Jadi petak pertama 4 soalan. Jadi bela tadi berapa soalan? Bela berjaya menjawab 18 soalan. 18 soalan. Jadi kita akan cari sehingga 18. Jadi petak yang kedua baru 8 soalan, 12 soalan, 16 soalan dan 20 soalan. Jadi ada terlebih. Jadi sepatutnya yang ini tadi berapa? 16. Jadi petak yang keempat ini, petak yang kelima ini kita kena kurangkan. Jadi kita hanya perlukan 2 soalan sahaja. Jadi kalau 2 soalan maksudnya setengah. Jadi kita potong dia menjadi setengah. Jadi sekarang 4, 4, 8 tambah 4, 12 tambah 4, 16 tambah lagi 2, 18. Jadi betul 18 soalan. Maka kita akan lukiskan ikut ketinggian dia. Jadi ini adalah carta palang untuk bela. Cikgu harapkan murid-murid faham bagaimana untuk melukis carta palang ini.
Jadi sekarang kita cari harif. Jadi harif ada 15 soalan. Jadi kita lukis. Petak pertama 4 soalan. Petak yang kedua baru 8 soalan. 12 soalan dan 16. Sekarang kita sudah ada 16 soalan. Tapi harif dia berjaya menjawab 15. Maksudnya petak yang keempat ini kita kena potong sedikit. Kita tinggalkan 3 soalan. Jadi 4 tambah 4, 8. Tambah 4, 12. Dan tambah 3, 15. Jadi kita lukis. Jadi lengkap sudahlah carta palang kita. Jadi cikgu harap murid-murid faham bagaimana untuk melukis carta palang berdasarkan maklumat yang diberikan. Sekiranya murid-murid kurang faham, ulang balik langkah ini, tengok semula video ini. Pastikan murid-murid faham bagaimana cikgu menentukan ketinggian carta palang ini. Jadi ini adalah jawapannya. Jadi cikgu harap nanti murid akan lukis dengan kemas. Tak perlu diwarna, tak perlu dilorek. Kamu hanya perlu lukis sahaja seperti ini. Tak perlu diwarna, tak perlu dilorek. Baiklah murid-murid. Jadi sekarang adalah masa untuk mencuba. Seperti biasa, murid-murid perlu menjawab soalan pada buku Matematik Kertas 2. Sambung soalan 4 dan 5 pada muka surat 36 dan 37. Sekiranya murid-murid kurang faham, tolong hubungi cikgu atau tengok semula langkah kerja yang cikgu tunjukkan. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.